السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam tazkirah ringkas berpandukan kepada kitab Hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bi ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qiraatih. Jadi kita sampai kepada perenggan yang kedua. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin. Itu alhamdulillah kita dah bincangkan. Dari hari ini kita sambung beberapa pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mukarramu bil Qur'anil aziz. Jadi sebelum kita bincangkan lafaz al-mukarramu bil Qur'an, jadi kita dapat tengok Imam Nawawi setelah dia menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama sekali dia menyatakan abduhu. Kedua dia kata wa rasuluhu. Ketiga habibuhu. Keempat khaliluhu. Kelima afdalul makhluqin. Yang keenam al-mukarram. Dan al-mukarram tadi tu panjang sampai kepada sebaris dua baris yang akan datang. Jadi apakah faedah yang kita boleh dapat daripada perbuatan Imam Nawawi radhiyallahu anhu? Maksudnya kita dapat faham ialah hukum sunat memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita nak menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pujilah dengan sesuatu pujian. Sekurang-kurang pujian ialah lafaz an-nabiyyu ataupun ar-rasulu ataupun al-habibu. Dan apabila kita menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sertakanlah dengan doa sallallahu alaihi wasallam ataupun alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga apabila kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita pujilah dengan lafaz azza wa jalla ataupun subhanahu wa ta'ala. Jadi pujian apabila kita biasa latih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah, maka pujian tadi akan membuang daripada diri manusia satu sifat yang amat berbahaya yang menimpa iblis, yang diistilahkan sebagai al-kibru. Al-kibru bermakna kesombongan. Jadi kesombongan ni dia ada beberapa tahap. Antara ni ialah kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Maksudnya mengingkari kewujudan Allah. Itu dipanggil salah satu daripada bentuk kesombongan manusia. Jadi salah satu lagi bentuk kesombongan ialah kesombongan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maksudnya kesombongan kepada Nabi dan ke semua rasul-rasul. Dan itulah sifat iblis. Kan sifat iblis, dia sombong, menghalang dirinya daripada sujud, merendah diri kepada Nabi Adam. Jadi sekiranya sujud tak mau, maksudnya rukuk pun tak mau, maka memuji ataupun memuliakan, mengagungkan, lebih lagi ditolak oleh iblis alaihi la'natullah. Jadi diajar kepada kita oleh Imam Nawawi, apabila kita mengingati Allah Subhanahu wa taala,
maka pujilah Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian-pujian. Dan sekiranya kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita pujilah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sekiranya kita menyebut nama sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in, maka kita sebut juga dengan kata pujian, kan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kadang-kadang kita sebut Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyiduna Umar, kan, ataupun kita sebut Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Maksud itu ialah adab apabila kita menyebut Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia-manusia yang agung. Dan apakah faedah adab tersebut? Supaya satu hari nanti kita terselamat daripada sifat al-kibru, sifat takabur. Jadi setelah kita mengetahui adab tersebut, memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan memuji Nabi Muhammad SAW, maka salah satu lagi adab yang penting ialah kita memuji wali-wali Allah, ulama-ulama Islam radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi sekiranya kita nak menyebut, sebagai contohnya Imam Syafi'i, kita jangan berkata Syafi'i berkata. Itu kan tidak beradab dengan Imam Syafi'i. Sekurang-kurangnya kita katalah Al-Imam Al-A'zam Al-Syafi'i, ataupun sekurang-kurangnya kita kata Imam Syafi'i, kerana lafaz imam dia ialah satu pujian. Ataupun kalau Imam Abu Hanifah, dia terkenal dengan lafaz Al-Imam Al-A'zam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi memuji tadi itu ialah satu perkara yang sunat, dan pujian tadilah yang akan membuang sifat kesombongan daripada diri kita. Jadi sekiranya kita tak melatih diri kita ataupun anak-anak kita memuji kekasih-kekasih Allah, ulama-ulama Islam seperti Imam Al-Ghazali, kan, seperti kita nak menyebut Imam Ghazali tadi, kita bacalah Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam Ibn Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi biasakan kita tadi menyebut ulama-ulama dan orang-orang yang agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian, supaya kita tadi boleh mengikis sifat kesombongan yang ada di dalam diri kita. Jadi salah satu tanda penyakit akhir zaman ialah kesombongan meresap, kan, dengan begitu kuat sekali, sehingga kan bukan saja kita tidak memuji, kan, imam-imam yang agung, bahkan kita tadi dihasut agar mengkritik mereka, ataupun kita tadi diracuni agar menganggap mereka tadi ialah manusia biasa yang sama seperti kita. Dari itu salah satu kejahilan ataupun salah satu penyakit yang amat berbahaya di akhir zaman. Mana satu kumpulan manusia menghina sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, itu lagi bahaya. Kan ada satu kumpulan lagi menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Yahudi dan seumpamanya. Dan muncul satu lagi kumpulan di akhir zaman ni menghina ulama-ulama Islam, wali-wali Allah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi sebab tu yang paling penting sekali ialah lidah yang nak kita jaga. Sama ada kita gunakan lidah tersebut memuji Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa segala jenis selawat yang kita nak baca, dengan syarat kita fahamlah makna selawat tersebut, dan kita pujilah imam-imam yang agung, kan, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Abu Hasan Sy'ari radhiyallahu anhu, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Kesemua ulama tersebut berjasa kepada kita. Maksudnya kita boleh semayang hari ni, yang kita boleh bangga kita ni orang Islam, yang kita boleh bangga kita pergi haji umrah, yang kita boleh bangga kita boleh mengucap, membaca Fatihah, kesemua tu ialah jasa ulama-ulama Islam tersebut. Jadi mengapakah kita ada kebakhilan ataupun kesombongan nak menyebut nama-nama mereka dengan pujian? Kan, maksudnya sekiranya kita nak menyebut nama guru kita, kan, ataupun orang yang mengajar kepada kita, maka kita sebutlah nama mereka tadi dengan pujian. Itu ialah satu adab yang diajarkan oleh Imam Ghazali apabila dia memuji Nabi Muhammad dengan pujian-pujian yang amat panjang. Lepas itu kedua yang kita boleh ambil faedah ialah lafaz al-mukarrami bil Quranil Aziz. Jadi lafaz al-mukarram bermaksud yang dimuliakan. Di dalam bahasa Melayu lah kalau kita terjemahkan, bermaksud al-mukarram yang dimuliakan. Tapi daripada lafaz al-mukarram ni lah dia keluar satu kalimat yang amat masyhur, iaitu lafaz keramat ataupun lafaz karamah. Jadi nak diajarkan oleh Imam Ghazali, Imam Nawawi radhiyallahu anhu, nak mengajar kepada kita bahawa keramat yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling agung ialah Al-Quran, yang dinyatakan di sini ialah
Jadi itulah yang nak kita fikirkan ataupun yang nak kita usahakan. Dan sebagaimana kita dah biasa bincangkan, keramat tadi dibahagikan kepada 3 peringkat. Maksudnya keramat yang boleh dicapai oleh panca indera zahir. Seperti kita melihat orang berjalan di atas air, kan, seperti kita melihat orang menghidupkan orang mati, kan, ataupun orang tadi memanggil hujan, bercakap dengan makhluk dan seumpamanya. Itu diistilahkan sebagai keramat yang zahir. Dan keramat yang zahir ni dikhawatiri berlaku istidraj. Dikhawatiri berlaku pemesongan, tipu daya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia amat ditakuti oleh kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setakat berjalan dalam air, mereka berkata banyak binatang-binatang berjalan di atas air, kan terbang di udara, burung pun terbang di udara. Jadi jangan kita jadikan benda tersebut sebagai benda yang kita agungkan atau benda yang kita cari, atau kita jadikan sebagai tuntutan. Ada pun keramat yang kedua yang diistilahkan sebagai karamatun ma'nawiyah. Keramat daripada sudut sifat kerohanian manusia. Itu keramat yang merujuk kepada al-istiqamatu. Maksudnya istiqamah secara batin di atas sirat mustaqim. Itu ialah keramat kedua yang diistilahkan sebagai lebih baik daripada 1000 keramat zahir yang dikurniakan kepada seseorang. Jadi keramat tertinggi yang nak diajarkan oleh Imam Nawawi kepada kita ialah al-mukarrami bil Quran. Diberikan keramat kepada Rasulullah SAW, kan, setelah Nabi Muhammad dikurniakan keramat membelah bulan, kan, dengan segala keramat menghidupkan ibu bapa yang telah meninggal dunia, kan, memanggil pokok berjalan dan seumpamanya, mengeluarkan air daripada jari baginda sallallahu alaihi wasallam, kan. Dan setelah Nabi tadi mempunyai keramat istiqamah, kan, berkekalan dalam ibadat zahir dan batin, maka keramat tertinggi yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran. Dan Al-Quran itulah yang dimasukkan daripada arahan Allah Ta'ala, wa qur rabbi zidni ilman. Wahai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tambahkanlah kepadaku ilmu. Jadi yang dimaksudkan dengan keramat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah al-ilmu. Dan al-ilmu yang berkaitan dengan Allah yang diturunkan di dalam Al-Quran. Jadi itulah yang menjadi tujuan kepada kita, ialah ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dibukakan kepada hati manusia. Itu faedah daripada lafaz al-mukarram bil Quran. Jadi moga-moga kita mengetahui keramat yang paling agung yang ditinggalkan oleh nabi-nabi dan rasul ialah al-ilmu. Sebagaimana Nabi nyatakan, innal anbiya, sesungguhnya nabi-nabi dan rasul tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi dia tadi mewariskan ilmu. Al-azizil mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubis sinin. Jadi apabila kita membincangkan Al-Quran, dia ada satu sudut lah yang kita boleh bincangkan. Maksudnya, kita dah bincang sebelum ni bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dia ialah pencipta dan kita ialah makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia sebagai makhluk, Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyampaikan kepada kita arahan-arahan, panduan dan maklumat. Jadi apabila Allah Ta'ala ingin menyampaikan arahan, panduan dan maklumat, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab seperti kitab Zabur, Injil, Taurat, dan yang terakhir sekali ialah kitab yang paling lengkap, iaitu kitab Al-Quranul Karim. Jadi apabila kita dah ada kitab Al-Quranul Karim, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana keagungan Nabi Muhammad SAW dan kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW, maka Allah Ta'ala nak menurunkan kepada mereka kitab yang mempunyai maklumat yang paling agung, yang paling terperinci, kan, yang paling jelas, yang paling tepat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan satu bahasa, kan, satu bahasa yang amat penting yang diistilahkan sebagai al-lughatul arabiyyatu, ialah bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ialah alat perantaraan bahasa yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan untuk menyampaikan maklumat daripadanya Azza wa Jalla kepada kita makhluk tadi. Jadi apabila Quran tadi ditulis ataupun diturunkan di dalam bahasa Arab, maksudnya Allah Ta'ala mempunyai makna yang ingin disampaikan kepada kita. Dan makna tu kita boleh keluarkan dengan lidah kita ni dalam pelbagai bentuk bahasa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memilih untuk menurunkan kitab ni yang terakhir, yang paling agung, yang dinamakan sebagai Al-Quran, dengan satu bahasa yang dinamakan sebagai Al-Lughatul Arabiyyatu. Jadi menjadi tuntutan
ke atas kita umat Islam, dan sekiranya kita tadi berkemampuan, maksudnya kita hendaklah mempelajari bahasa Arab tersebut, kerana ialah bahasa yang paling baik yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagaimana Nabi SAW bersabda, ta'allamul arabiyyata, kerana belajarlah bahasa Arab, wa'allimuhan nasa, ajarkanlah kepada manusia. Jadi sebagaimana dinyatakan dalam kitab, perkara yang paling tidak disukai oleh syaitan dan perkara yang paling dihalang oleh nafsu manusia ialah mempelajari bahasa Arab. Kerana nafsu tadi tahu, sekiranya manusia ni pandai, boleh memahami bahasa Arab, maka dia boleh mendengar arahan secara langsung daripada Al-Quran dan Hadis daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mendengar arahan secara langsung daripada Quran dan Hadis ada satu kelebihan. Kerana mungkin kita sedang buat maksiat, kan, mungkin kita tadi tengah lalai, tiba-tiba kita mendengar satu ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, serta merta seseorang tersebut bertaubat. Kan kita banyak dengar kisah-kisah wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, dia mendengar satu ayat saja daripada Al-Quran, kemudian dia serta merta bertaubat, meninggalkan segala maksiat yang dibuat. Jadi kenapakah mereka tadi serta merta boleh bertaubat? Kerana sememangnya bahasa Arab ialah satu mata pelajaran wajib di sisi umat Islam satu masa dahulu. Tetapi disebabkan kerosakan yang berlaku di zaman kita ni, maka bahasa Arab telah dipinggirkan. Jadi mempelajari bahasa Arab ialah satu tuntutan. Walaupun dinamakan sebagai fardu kifayah, tetapi dia ialah kesempurnaan dalam kita tadi memahami arahan Allah Subhanahu Wa Taala dan memahami tuntutan yang disyarahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita perlu letakkan dalam pemikiran kita, disebabkan bahasa Arab tadi ialah bahasa yang terbaik, disebabkan bahasa Arab tadi ialah bahasa yang dipilih untuk semua umat manusia, maka hendaklah kita ketahui bahawa bahasa Arab tadi ialah bahasa yang paling sistematik di dunia. Maksudnya tiada bahasa di dunia yang boleh disusun dengan kaedah yang amat tepat, yang amat lengkap, melainkan bahasa Arab saja. Maksudnya sekarang ni kita ditipu dan kita tadi dihasut ataupun dimomokkan dengan bahasa Arab ialah satu bahasa yang amat susah. Kan bahasa ni kalau kamu belajar bertahun-tahun pun tak pandai-pandai. Jadi itulah dipanggil tipu daya syaitan, kan, ataupun bisikan nafsu nak menghalang kita daripada mempelajari bahasa Arab. Maksudnya bahasa Arab ni kaedahnya ataupun rangka sifat asasnya hanya dalam 5 ataupun 6 muka surat saja. Sekiranya kita boleh faham 5 ataupun 6 muka surat tadi, maka kita boleh tahu kenapa dibaca Allahu Akbaru, kenapa tak dibaca Allahi Akbari, kan, kenapa dibaca Alhamdulillahi, kenapa tak dibaca Alhamdulillahu ke. Itu semua boleh dipelajari dalam 5-6 muka surat sahaja. Dan dia hanya memerlukan masa dalam sekitar sebulan, 2-3 bulan, 4-5-6 bulan sahaja. Tapi masalahnya kenapa manusia tadi meninggalkan bahasa yang paling agung tadi? Kerana kita telah dipesongkan. Maksudnya contohnya nak syarat untuk menerima sesuatu jawatan perlu kepada bahasa Inggeris. Kan, ataupun nak syarat kepada sesuatu jawatan perlu kepada bahasa Mandarin dan seumpamanya. Tapi tak ada satu tuntutan seseorang tadi perlu mempelajari bahasa Arab. Jadi menyebabkan bahasa tersebut pupus dan bahasa tersebut ditinggalkan oleh umat Islam. Jadi menyebabkan banyak penulisan-penulisan yang ulama Islam tulis, dan kita maklum ulama Islam ni bukannya semua orang Arab, kan, 90% daripada ulama Islam ialah bukan Arab. Mereka menulis semua ilmu untuk diwariskan kepada kita. Semua ilmu tersebut ditulis di dalam bahasa Arab. Tetapi kenapa kita tersekat daripada ilmu tersebut? Kerana kita tak mempelajari bahasa yang amat agung yang diistilahkan sebagai bahasa Arab. Jadi sekurang-kurangnya kita usahalah, kalau tak boleh nak belajar bahasa Arab, mungkin kita rasa umur kita dah banyak, kan, ataupun kita rasa pemikiran kita dah tak bersedia, maka sekurang-kurangnya kita hafallah makna surah Fatihah. Kan, kita ambil surah Fatihah tu tiap-tiap hari, kita hafallah mana Alhamdu, mana apa, Lam, mana apa, Rabbi, mana apa, Alamin. Ataupun setelah kita hafal makna surah Fatihah, kita hafallah makna ayat kursi, kan, kita hafallah makna surah Al-Ikhlas, kan, kita hafallah makna surah Al-Falaq. Itu sekurang-kurangnya supaya kita dapat menghayati bahasa yang kita baca setiap hari di dalam semayang. Tetapi sekiranya kita masih ada semangat yang kuat, dan kita ada masa yang lapang, maka kita belajarlah bahasa Arab tersebut, kerana terlampau banyak faedahnya. Dan Imam Suyuti dia mengatakan bahawa salah satu syarat untuk kesempurnaan iman ialah manusia tadi mempelajari bahasa Arab. Dan kerana Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran di dalam bahasa Arab, dan Allah Ta'ala mendatangkan Nabi Muhammad bercakap di dalam bahasa Arab,
Dan salah seorang syekh yang kita yang amat terkenal di Syria, nama Syekh Muhammad Nabhan, dia ialah seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh bertutur dengan semua bahasa di dunia, dan dia memahami semua bahasa di dunia, tetapi dia tetap bercakap di dalam bahasa Arab. Maka apabila dia tanya kenapa kamu bercakap di dalam bahasa Arab, maka dia kata inilah bahasa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku bertutur dengan apa yang disukai oleh Allah. Kerana apabila Allah Ta'ala menyukai bahasa tersebut, maka Allah Ta'ala letakkan bahasa tadi di dalam syurga, tempat rahmat dan tempat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekurang-kurangnya sebagai tanda kan kita mencintai Al-Quran, kan mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita belajarlah bahasa yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang dituturkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya jangan kita tadi memegah, oh saya boleh bahasa Jepun kan, maka kita megah kan depan manusia. Ataupun kita boleh bercakap Inggeris. Jadi tiap-tiap hari nak bercakap Inggeris depan orang kan, maksudnya bercakap bahasa Inggeris sampai orang lain pun tak faham. Jadi apakah faedahnya? Kan apakah faedahnya kita bercakap dalam bahasa yang lain, padahal bahasa yang paling agung ialah bahasa Arab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dituturkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu beberapa sudut faedah yang boleh kita ambil kan apabila kita membincangkan tentang Al-Quran. Maksud Al-Quran tadi ialah kitab yang Allah Ta'ala nak sampaikan panduan kepada kita, tetapi kitab tersebut di dalam bahasa Arab. Maka kita berusaha untuk mendalami bahasa Arab tersebut kan, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengarahkannya. Ta'allamul Arabiyyata. Maksud Nabi berkata, pelajarilah bahasa Arab. Maksudnya dia sememangnya ada arahan kan, bukannya perkara tersebut direka oleh ulama kan, ataupun tetapi sebagaimana kita bincang tadi, selagi mana nafsu manusia tadi dipanggil ammaratun bisu, menyuruh kepada kejahatan, maka dia akan menyuruh supaya kita tadi tak belajar bahasa Arab kan. Dia akan menyuruh kita pergi belajar bahasa-bahasa yang lain yang menghabiskan umur kita dalam masa yang panjang, tetapi kita tertinggal bahasa yang agung, iaitu bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Jadi mungkin setakat itu sajalah perbincangan kita atas Tazkirah Ringkas pada hari ini. Jadi sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala izinkan, nanti kita sambunglah beberapa sifat-sifat yang lain, seperti al-mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubis sinin wa bis sunanil mustamirrati lil mustarsyirin. Wallahu taala alam. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemampuan kepada kita, dan sekiranya kita tadi dah, contohnya kita mungkin ibu bapa yang umur kita dah yang dah terlepas masa kita rasa untuk mempelajari bahasa Arab tersebut, maka jangan kita lepaskan peluang tu kepada anak-anak kita kan. Maksudnya jadikanlah anak macam ni, bukan belajar bahasa Arab tu maknanya nak jadi ustaz kan, bukan kita niat belajarlah bahasa Arab supaya kamu jadi pensyarah news di dalam bahasa Arab, bukan. Belajarlah bahasa Arab tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana menghafal Quran, jadikanlah hafazan Al-Quran tersebut kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pemikiran kita tak disempitkan. Kalau kita jadikan belajar bahasa Arab semata-mata nak jadi ustaz, ataupun menghafal Quran semata-mata nak jadi imam di masjid, di surau, maka itulah kesalahan dalam kita tadi memahami agama. Maksud ke semua ulama di zaman dahulu kan, dan sebagian besar daripada umat Islam, mereka menghafal Quran, menghafal 15 juzuk daripada Quran, 15 juzuk daripada Al-Quran, tapi mereka bukan imam kan, dan mereka tadi bukan ustaz. Jadi bahasa Arab ialah bahasa ilmu di dalam agama Islam. Jadi kita didik anak-anak kita sebagaimana kita hantar di tuition untuk SPM bersungguh-sungguh kan, tuition untuk bahasa Inggeris bersungguh-sungguh, maka kita pergilah cari tempat-tempat yang boleh mengajarkan anak kita bahasa Arab. Kerana bahasa tu sendiri ialah satu kelebihan. Bahasa Arab tu sendiri adalah satu kelebihan kepada akal anak kita dalam dia tadi membesar. Jadi kalau kita tadi dah terlepas kan, mungkin kita ibu bapa kita rasa kita pun dah tak larat nak mempelajari bahasa Arab, kita mungkin rasa susah. Jadi kita jangan sia-siakan anak-anak yang Allah Taala amanahkan kepada kita kan. Biarlah mereka tadi membesar kan dengan bahasa yang amat agung, iaitu bahasa Al-Quran dan bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan semula bahasa Arab tersebut di kalangan umat Islam kan, dan menjadikan kita manusia yang boleh bertutur dan memahaminya dan dapat merasai keagungan bahasa tersebut. Kan itulah bahasa yang dituturkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi moga-moga Allah Taala memberi kefahaman kepada kita dan memberkati kita di bulan Ramadan ni. Jadi wa qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minna minkum. Jadi terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Moga-moga Allah Ta'ala membiayai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semua.